gula ataupun dipanggil karbohidrat moiety pada molekul protein pada membran sel yang terunjur. Membran sel kita bulat kan, dia ada unjuran-unjuran molekul protein, glycoprotein. Glyco tu maksudnya karbohidrat lah, glyco kan. Glycoprotein. Macam virus corona lah kan, dia ada unjuran-unjuran protein pada permukaan luar, coating dia kan. Unjuran-unjuran protein dan lebih spesifik glycoprotein. Protein yang ada moiety karbohidrat. Moiety itu bahagian lah maksudnya, bahagian karbohidrat. Okay. So lektin adalah sejenis protein yang mengikat karbohidrat pada sel kita. Okay. Itu ceritanya sebenarnya. Dan ini yang menjadi isu kepada dietitian, nutritionist dan doktor-doktor. Banyak cerita pasal lektin. Betul. Alright. Saya betulkan. So last kita bincang pasal lektin. Adakah lektin ni yang terdapat dalam makanan alami kita, bukan makanan berasas tumbuhan saja, makanan yang berasaskan haiwan juga, disebutkan apa tu, molekul casein, protein juga dalam susu lembu, susu lembu panggil casein A1. Itu pun dia kira masuk dalam lektin bagi setengah orang cakap lah. Saya pun confuse apa benda lektin. Tapi yang kita faham, lektin ni maksud dia adalah satu kumpulan molekul protein yang besar keluarganya, sejenis dia. Kan kita dah sembang monomer, dimer, trimer, tetramer dan oligomer kan. Besar. Ada yang molekul lektin yang kecil, berat molekul dia dalam 30,000 Dalton, 40,000 Dalton sampai ke 150,000 Dalton, 200,000 Dalton kan. Itu berat dia lah, contoh macam gram. Satu berat molekul 30,000 Dalton ni kira macam satu polimer, satu molekul yang besar. Bukan macam molekul oksigen kan. 2 atom saja. Molekul air 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Kecil. Berat atom dia hanya berapa? H2O 18 kan berat atom dia. 18 unit pun dah lupa unit berat molekul. Yang ini 30,000 Dalton, besar. So banyak atom-atom yang bergabung-gabung jadi satu molekul. Lepas tu molekul kecil gabung lagi dengan ikatan hidrogen lah, ikatan kolagen, macam-macam ikatan lah. So membentuk polimer. Dan antara polimer 1, polimer 2, polimer 3 tu yang jadi monomer, dimer, trimer kan, subunit polipeptida gitu. So ada banyak. Maksudnya lektin ni bukannya spesifik satu jenis. So banyak jenis. Asalkan dia boleh ikat bahagian karbohidrat satu molekul protein pada membran sel kita, dia dah dipanggil lektin. Begitu. Itu yang menjadi isu lektin ni. Dia boleh mengikat sel kita, pada membran sel kita. Bila diikat ada terjadi sesuatu reaksi, reaksi keradangan, kerosakan sel, mengeluarkan histamin, macam-macam lah kan. So itu dia punya masalah. Jadi kita tak payah nak takut sebab ada macam-macam. Ada yang tak bertoksik kan, ada yang bertoksik, ada yang kekuatan toksik dia tinggi, ada yang sederhana, ada yang rendah. So kita tak perlu nak takut. Okey. Dan kali ni saya nak ceritakan bahawa lektin ni, yang kita ingat benda ni buruk ataupun memudaratkan, tak bagus untuk kesihatan kita, menyebabkan keradangan, menyebabkan leaky gut, kan, menyebabkan gangguan sistem gastro-usus kita. Sistem usus maksudnya perut dan usus lah, sistem penghadaman kita lah. Gastro tu perut, usus tu usus lah, gastro-usus. Okey. Maksudnya daripada perut, usus kecil sampai usus besar. Radang usus besar, IBS semua. Leaky gut berlaku pada usus kecil dan usus besar kan, yang menyebabkan molekul-molekul besar boleh menyeberangi
cell barrier pada permukaan dinding usus kita dan masuk dalam darah. Ini yang kita tak mahu, molekul-molekul besar termasuk protein, bakteria, virus dan fungus, kan. Ini yang kita tak mahu. Alright. Okey. Jadi sebenarnya lektin ni selepas saya kaji sebab kita nak tengok, kan. Saya tak suka buat satu penilaian yang terlalu sempit ataupun berat sebelah, berat sebelah, yang negatif je, kan. Nak tengok yang positif dia ada tak, yang neutral. Maksudnya kita bagi satu pandangan, pendapat yang neutral, yang seimbang. Sebab apa? Sebabnya ada orang makan lektin tak ada apa pun, tak ada sakit, tak ada masalah, tak ada angin, tak ada kembung, tak ada masalah autoimun. Ramai, kan? Ramai. Kan? Lebih 50% saya rasalah begitu, Jadi kenapa setengah orang, bukan setengah orang, kebanyakan orang tidak trigger adverse effect, kesan buruk daripada pengambilan lektin, kan. Buah tomato ke, terung ke, dikatakan pisang pun ada sikit, pisang ada sikit, terung, goji berry, kacang, bijian tu memanglah kita tahu, kan. So orang Arab makan tomato banyak. Terutama sekarang orang Morocco, masakan dia memang hari-hari ada tomato, kan. Kan kita dah bincang dah, orang Arab dia makan tomato, dia masak, dia buang kulit buah tomato dan juga biji. Sebab lektin ni dia terdapat dalam konsentrasi yang tinggi pada bahagian kulit bijian, bijirin, ke kacang, buah-buah, buah nightshade tu, sayuran nightshade tu, kan, pada kulit dia, pada kulit buah dia atau kulit biji atau kulit ke kacang, dan juga pada biji dia. Itu konsentrasi lektin tertumpu, paling tinggi. Dan bahagian lain dalam isi buah ke ataupun bijirin itu banyak kanji, kan, starch dan molekul protein lain. Lektin dia lebih rendah dengan ketara, lebih rendah. Jadi kita tak usahlah kita nak terlalu jadi panik, ataupun fobia pula dengan lektin, isu sehingga kan ada setengah tu takut pula, jadi takut. Ini kita tak mau, satu kita kena ada pengetahuan, kan. So ramai orang makan lektin tak ada masalah, boleh minum susu, boleh makan gluten, boleh makan terung tak ada masalah, makan tomato ke, cili ke tak ada masalah, bijirin ke, soya ke, kacang tanah tak ada masalah, kan. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, contohnya makan hari banyak-banyak, yang tak ada masalah tu pun, yang robust pun boleh jadi masalah, jadi angin, jadi kembung lah. Biasanya kalau makan terung, kacang tanah, kan, kalau kita makan kerap jadi apa? Kembung, angin. Tapi kalau makan tomato, saya tak pernah tengok lah orang kembung. Saya sendiri kuat makan tomato. Orang Arab pun ada juga dia punya ulam-ulaman yang menggunakan hirisan tomato, macam tabuleh ke tabulah, dengan apa dipanggil tu, salad Arabic punya salad lah, yang buat bertimun dengan tomato, kan, dengan parsley, macam-macam lah, kan. Tu yang mentah, okey je, kan, tak ada masalah apa pun. So ada setengah yang ada lektin yang tinggi trigger, ada setengah tak, kan. Begitu. Jadi kita tak payah nak risau sangat pasal lektin ni. Kita pergi kepada individual, kepada makanan secara spesifik. Kita alah kepada apa? Terung. Dan terung lah kita kurangkan ataupun tak usah ambil. Kita alah kepada apa? Pisang. Pisang pun ada jenis. Biasanya orang jadi kembung angin makan pisang yang kata sejuk lah, kan. Bagi saya ni sejuk, tak berapa nak syok, kan, guna. Saya suka guna istilah electrolyte.
So pisang berangan boleh berangin. Pisang nangka itu selalunya berangin lah. Pisang apa lagi? Kalau pisang awak, pisang raja, pisang tanduk, pisang emas, pisang lemak manis, itu tak berangin lah biasanya. Makan dalam kuantiti yang sederhana kan. Kalau kita masak macam kodok lempeng pisang, lagi tak berangin lah. Kan? Begitu So ini setiap orang ada dia punya uh, alahan dia. Alahan bukan yang gatal. Masuk alahan saya di sini bukan jadi gatal jadi gatal macam alahan gatal, resdung ke gatal eczema kan pada kulit bukan. Tapi dia adalah jadi perut, gangguan sistem penghadapan. Perut dia berangin, kembung, bloated kan. Bloated macam gitu. Ataupun ada setengah makan sesuatu benda dia jadi pernafasan, dia jadi tak selesa dada dia rasa macam tak syok, tak best, pernafasan dia tak puas, pendek, pernafasan pendek, itu pun boleh juga terjadi. Right. Okey, tapi yang digembar-gemburkan macam soal lektin ni menyebabkan semua penyakit. Saya dah tengoklah dalam artikel-artikel, walaupun ditulis oleh doktor-doktor perubatan kan. Latest apa Mason, apa entah Mason saya dengar kan. Very scientific penerangan dia kan. Saya dengar, tapi saya punya pandangan sendirilah. Pandangan sendiri sebab kita tak boleh nak buat satu kesimpulan yang menyeluruh berdasarkan kepada research yang bagi saya terlalu sempit lah, tak meluas tak meluas kajian tu tidak meluas sebab banyak orang makan tak ada masalah pun. Jadi kita tak payah nak risau kalau kita kita jadi angin atau sesak nafas bila makan terung, jangan makan terung je lah. Jadi tomato boleh makan, dan makan walaupun dia kumpulan nightshade punya vegetable, sayuran nightshade, tomato, terung, cili, bell pepper ke, cili hijau ke, cili merah, goji berry. Kita makan goji berry tak ada apa pun, okey je. Tapi makan terung jadi dan maksudnya berbeza molekul protein dalam terung, lektin dalam terung, lektin dalam cili, lektin dalam goji berry, dalam tomato berbeza molekul dia kan. Dia ada beribu-ribu jenis molekul lektin. Jadi kita boleh faham lah kan. Ada setengah orang alah kepada lektin yang tertentu. Tak semua. Bukan semua dia alah jadi kita kena faham tu. Mindset kita sekarang ni. So sekarang ni kita nak pergi pada kesimpulan. Jangan takut nak makan makanan yang ada lektin kan. Kata dia search, dia buat study sendiri dan dia buat kesimpulan yang salah. Padahal sebelum ni tak ada apa-apa, tapi disebabkan dia membaca daripada dengan buat Google, tapi tanpa ada orang kata keris panduan atau dipandu atau dipandu atau ditunjuklah oleh orang yang memahami bab pemakanan lah, nutrition, doktor-doktor kan. Jadi dia buat kesimpulan sendiri dan dia pun amalkan diet mengikut apa yang dia faham, tapi sebenarnya itu tak betul. Begitu Jadi dia kena faham nutrition. Kena faham nutrition. Jadi kena dapatkan nasihat doktor ataupun ahli pemakanan, nutritionist ataupun dietitian. Kita tak boleh nak buat satu perubahan diet yang drastik. Yang biasa kita makan, tiba-tiba kita tak mau makan disebabkan maklumat-maklumat yang kita terima, dan kita jadi takut sampai fobia, sampai anxiety disorder. Kan orang dah ada anxiety tu lain, itu cerita lain nanti saya cerita macam mana kita nak rawat anxiety dengan isu lektin, macam mana kita nak kaitkan dia kan. Pun ada juga kita tak, kaedah saya tak strict kita manage setiap orang individually. Bukannya kata lektin, semua kumpulan lektin tak bagi makan. Kumpulan lektin yang tinggi maksud saya kan. Dan dia dipanggil low lectin diet. Banyak sekarang ni saya tengok low lectin diet. Wah.
Tomato tak boleh, pisang tak boleh, cili tak boleh. Kita makan cili tak ada apa-apa pun, kan? Cili hijau ke cili besar, bell pepper, okey. Itu anti cancer, kan? Dan apa nak kita uh, terlalu beria, kan? Terlebih ataupun dipanggil obses dengan sesuatu artikel, dengan sesuatu Google lah, artikel-artikel tu belum tentu betul, dan kita tidak jadi apa-apa. Jadi disebabkan pemikiran kita, psychological kita yang begitu terkesan dengan artikel tu, sampai kita, kan, tu orang kata psycho punya efek, kan, terkesan dengan artikel, jadi kita amal begitu pula, kan. Jangan terikut-ikut. Apa yang badan kita boleh makan, kita makan. Jangan nak ikut orang tu, ikut orang ni, tak perlu, begitu. Sebab oleh saya nak masuk, lektin ni ada dia punya manfaat dari segi kesihatan tubuh kita. Allah Ta'ala cipta tu memang setiap perkara ni ada dia punya manfaat dia. Walaupun dia ada dia punya ni, kan, benda yang baik pun, tapi kalau berlebihan jadi mudarat juga. Benda yang mudarat kalau sikit, mengikut dos tertentu, dos yang badan kita boleh terima, jadi manfaat. Itu dia punya konsep. So saya pegang konsep tu, kan. Orang tua dulu kan, kalau benda yang kita alah ataupun kita sensitif ataupun kita rasa kita takut nak makan, sikit-sikit jadi ubat. Makan sikit-sikit, apa, jangan takut, jadi ubat. Begitu konsep orang tua. Tu orang tua ni banyak pengalaman, memang bagus. Saya suka juga ambil pandangan orang tua dulu ni. So macam saya kan dulu, saya cerita contoh pengalaman lagi saya. Dulu terung saya tak boleh makan terung, sat lagi angin naik, tak adalah bloated, orang kata bloated macam tegang perut tu, tak ada. Cuma dia jadi sesak nafas pendek. Bila makan tu angin tu tak keluar, kan. Mungkin angin tu tak keluar, so dia press kita punya diaphragm, dia menekan diaphragm dan menyebabkan paru-paru kita tak boleh nak kembang dengan optima, maksimum, untuk membenarkan udara yang beroksigen masuk dalam paru-paru kita, kan. Itu je. Tapi selepas saya amal makanan whole foods alami seimbang, bebas bahan kimia aditif, sintetik, bahan kimia aditif tiruan lah, dan juga bebas, bukanlah bebas 100%, bebas apostrophe. Siapa yang dengar video-video lepas yang daripada channel Nizam Bidara, so insyaAllah dia boleh faham apa maksud saya. Bebas residu racun pertanian, glyphosate, pesticide, insecticide, fungicide, semua tu, insecticide tu, kan. So alhamdulillah sekarang saya boleh makan terung, bukan sikit, lebih banyak sikit, tapi bukanlah hari-hari, kan. Boleh makan terung, sedap. Terung pipit, ada yang kecil, ada terung bulat, terung macam-macam terung dah boleh makan, alhamdulillah. Bahkan nangka pun dah boleh makan. Nangka kan bergetah, kan. Bergetah boleh menghalang penghadaman makanan kita. Tapi sekarang alhamdulillah, dah boleh makan nangka. Bukan 1 biji, bukan 2, 3 biji, 4, 5, 6 biji boleh makan, alhamdulillah. Dan saya rasa lagi segar, oksigen badan lagi banyak. Sebab dia tinggi kandungan antioksidan, vitamin C, carotenoids, kan. Vitamin B kompleks ada dalam tu, macam-macam phytonutrient ada dalam tu, kan. Siapa yang tak boleh tu, amal dulu makanan whole foods alami seimbang. Fahami dulu nak amal. So kita kuatkan kita punya sistem penghadaman dari segi enzim, jus, gastrik, dan juga microbiome kita, kan, dan gene expression untuk menghasilkan enzim, begitu. So maknanya kita sensitif dengan sesuatu makanan yang menyebabkan kita jadi angin, kembung, sesak nafas ke apa-apalah masalah, kan. Lepas kita tukar kepada diet yang lebih alami, natural, mengikut konsep pemakanan yang sihat dan seimbang, mengandungi semua zat-zat makanan, makronutrien ataupun mikronutrien. Maksudnya kalori dan juga vitamin dan mineral, dan yang lain-lain sekali lah, begitu. So apa tadi, alright, ada gangguan sekejap. So
So begitu uh, alright teh pun kita boleh ada cara dia macam mana kita minum teh, lepas tu kita tak kembung, tak jadi angin, tak jadi semelit. Ada cara kan, saya dah share sebelum ni kan, macam mana kita nak kurangkan tannin pun boleh kan. Kita buang first rendaman air teh tu, first tu kita buang kan, buang sikit, kita rendam, buat rendaman yang kedua, dan minum air teh tu sejam selepas makan, insya-Allah kan. Dan teh kalau boleh ambil yang organik sebab banyak racun pesticide. So sebenarnya racun-racun ni yang lebih penting yang kita kena fokus untuk kita elak atau kurangkan semaksimal yang mungkin. Barulah tubuh badan kita, sel kita, metabolisme kita, mitokondria kita dapat berfungsi secara maksimum, optimum. Begitu. Alright. Lektin kita tahu lektin ni menyebabkan kerosakan sel, keradangan kan, dan menyebabkan leaky gut kan, menyebabkan molekul-molekul besar boleh masuk dalam darah kita melalui barrier, lapisan dinding usus kita kan. Okey. Dan menyebabkan IBS lagi teruk kan. Tapi sebenarnya lektin bila dia melekat dekat sel kita, dia boleh menyebabkan sel-sel kanser tu dipanggil self death, macam dia mati dengan sendiri, macam dia bunuh dirilah. Program cell death ataupun self death maknanya sel tu mati dengan sendiri bila lektin ni datang dan melekat dekat membran sel kanser tersebut atau tumor tersebut. Program cell death ataupun self death itu digunakan dalam istilah digunakan dalam merawat sel-sel kanser supaya sel-sel kanser tu dapat dimusnahkan. Dengan program cell death ini melibatkan DNA dalam jin sel kanser tu. So dengan dia ada istilah dia, apa dipanggil lah bahan yang boleh menyebabkan program sel death untuk sel kanser, sel kanser, sel tumor. Ini bahan ni dipanggil apa dipanggil dah, saya dah lupa dah istilah tu. Tak ingat lah. Okey, tak apa. So maksudnya lektin ni bagus untuk sel kanser. So kita boleh ambil lah serba sedikit dalam biji-biji rin ke kacang. Sebab tu kita kena makan whole foods. Kena ada sikit lektin tak apa, tak ada masalah kan. Tapi kita dah masak semua tu, cara kita nak menyingkirkan lektin secara maksimum kan, kita dah kurang kan, tapi masih ada lah sikit-sikit kan. Begitulah secara praktikalnya, realitinya begitu kan. Tak ada benda yang perfect dalam dunia. Dia mesti ada antara dia tak ada 100%, 0%. Dia mesti ada tengah-tengah. Begitu So lektin dia ada bersifat apa dipanggil? Dia boleh merawat sel kanser lah. Dia boleh membunuh sel kanser lah, senang cerita. Jadi sebelum sel kanser kita setiap hari badan kita menghasilkan sel kanser. So berlaku mutasi genetik DNA dan berubah menjadi sel kanser. So dengan mengambil lektin sedikit dalam makanan kita, dia dapat dimusnahkan dan terkawal lah. Dia tak merebak lah, tak jadilah kanser, tak jadi tisu kanser yang membesar dan juga bermetastasis, merebak, tak ada. Begitu So dia membantu sistem imun kita. Sebenarnya sistem imun kita boleh menyebabkan program cell death tu untuk sel kanser, tapi lektin tu membantu lagi. Alright. So lektin bermanfaat untuk memusnahkan sel kanser. Ingat satu. Jadi kita seronok sikit. Kemudian lektin juga berguna di dalam memusnahkan atau membunuh bakteria-bakteria patogenik, mikrob patogenik, virus, bakteria, fungus, yeast kan. Sebab tu
apa ni, setengah-setengah jenis makanan berasas tumbuhan dia bersifat antimikrobial, antiviral, antibakteria, antifungal, anti-yeast kan. Sebab ada bahan-bahan protein, carbohydrate binding protein ni lah. Okay. Dia boleh menyebabkan sel bakteria dan virus tu dimusnahkan. Begitu So perlu sedikit tak apa, jangan risau kan. Okay, 2 dah. Boleh memusnahkan sel kanser, boleh membunuh micropathogenik, virus, bakteria, semua ni lah sibuk dengan corona sekarang kan. Tapi janganlah makan banyak sangat sampai kita jadi angin naik, kembung, sesak nafas pula kan, bloated pula. Tak payahlah kan. Kita ambil sederhana, ikut dos. So lektin tu ada manfaat, ada juga mudarat. Bila berlebihan mudarat, bila kan ada manfaat, kita ambil sikit-sikit kan. So makanlah tomato, tak ada masalah kan. Begitu Dan makanan-makanan yang lain lah yang dikatakan bagus untuk kanser, untuk antibakteria kemudian apa dia lagi, satu lagi manfaat, dia boleh merangsang immune system kita lebih aktif untuk melindungi tubuh dan sel kita, organ dan sel kita daripada diserang oleh tadilah micropathogenik dan juga daripada sel-sel kanser begitu. So begitu dah dapat membunuh dan melindungilah sistem. Dia boleh membantu sistem imun kita. Dia trigger sistem imun kita untuk mengesan dan juga mengidentify, mengesan, mendistinguish. Mendistinguish ni apa nak panggil dia very spesifik sistem imun ni dia boleh kenal sel perumah, maknanya sel diri kita sendiri, tisu kita, ataupun sel ni sel daripada luar, sel jahat yang cuba menyerang sistem tubuh kita kan, macam virus, bakteria, patogenik, sel kanser. So dia boleh trigger begitu juga. Begitu, ada setengah pendapat begitulah. So ada manfaat dia. Jangan kita takut sangat. Jadi bersederhana, yang makanan mana yang trigger untuk kita kesan-kesan yang kita cakap tadi, angin, kembung, teruk kan, ada ke makanan yang dicigit. Kalau begitu kurangkan, ataupun dia ikut dos. Kalau sikit dos dia tak akan menimbulkan kesan adverse. Tidak tidak, insya-Allah begitu. Jangan rasa risau sangat. Sikit pun dah takut. Ada setengah orang, makan begini, sikit pun takut sangat. Sikit tu ada manfaat. Gitu Jadi inilah kesimpulan yang saya nak buat begitu So kita jangan takut dengan semua jenis makanan. Kata semua makanan ada lektin So makanan yang dikatakan lektin tinggi, jangan kita takut. Kalau kita tak trigger, makan je secara sederhana, secara yang kita boleh makan lah, tak trigger simptom-simptom kesan adverse begitu. Right. Dan kita makan pelbagai jenis makanan. Jangan fokus pada satu terung je makan hari. Itu pun kalau kita tak trigger, akan boleh trigger juga. Dia akan trigger kesan adverse. Hari-hari makan terung, hari-hari makan bayam, banyak ozolit banyak kan. Apa lagi? Hari-hari makan tomato, hari-hari makan banyak lah, dalam kuantiti yang banyak kan. That's why kita kena ubah-ubah kita punya resepi, kita punya menu makanan, jenis-jenis makanan kena ubah-ubah, pelbagaikan kan. Dan ada masanya kita kena kosongkan perut kita, jangan memenuhkan perut dia setiap hari sepanjang tahun kan. Tu perlu puasa, ada puasa Ramadan, puasa sunat puasa sunat seminggu 2 hari, atau 1 hari pun cukup, ataupun sebulan sekurang 3 hari kan, puasa putih tu kan, 13, 14, 15 hijrah kan. Begitu. Jadi kita akan seimbang. Tubuh kita ni dinamik dia bukan statik. Dia bukan macam tongkol besi ke batu, tak. Dia dinamik. Dia ada sentiasa berubah
Jadi kita kena ubah-ubah pemakanan kita bahawa kita mendapat zat-zat daripada makan secara seimbang dan memenuhi keperluan tubuh kita secara optimal, holistik. Bahawa tubuh kita akan lebih cergas, sihat, tidak menimbulkan kesan-kesan adverse tertentu akibat mengambil sesuatu jenis makanan. Dia takut lektin, dia hanya makan sayur sawi je lah. Dia makan sayur kangkung je ataupun makan nasi je, lain punya berjiran tak mau makan. Begitu. So kita kena pelbagai, insya-Allah. Okey. Okey, dah hampir nak habis dah. Okey, saya rasa sampai di sini saja. Kita dah wrap up bab lektin. Jadi lepas ni kita tak ceritalah, tapi siapa yang nak komen di bawah, nak tanya, bolehlah. Saya cuba jawab setakat apa yang saya termampu, insya-Allah, ya. Dan nanti lepas ni saya nak cerita pasal bagaimana orang ada masalah sistem penghadaman, gastrik, angin, GERD dan juga IBS, keradangan usus besar kan. Celiac. Celiac saya tak pernah ni kan. Macam mana kita nak hadapi perkara ni dengan makanan yang ada lektin. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.